Estetika dari Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka bermaksud keindahan terhadap kecantikan. Secara umum, estetika adalah sebahagian daripada seni dan seni pula berkait rapat dengan keindahan. Estetika ini kemudiannya menjadi ukuran keindahan sesuatu seni berdasarkan pandangan umum. Seni muncul kerana dasar manusia yang suka akan keindahan. Secara estetika, seni dapat ditafsirkan sebagai ekspresi emosi halus dan sakral yang muncul dari ciptaan fikiran manusia yang hasilnya memiliki nilai keindahan yang unik. Ini dapat dilihat berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat yang meletakkan seni dengan keindahan, manakala kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara bertindak, berkelakuan dan sebagainya. Masyarakat Melayu menerima pengaruh budaya daripada tanah Arab selepas datangnya Islam ke tanah Melayu. Menurut Muhammad Taghari, pada tahun 2018, terdapat perbezaan antara hubungan kebudayaan Barat dan kebudayaan Melayu, di mana hubungan kebudayaan Melayu berkait rapat dengan keagamaan. Pada mulanya, seni hiburan ini bertujuan untuk keagamaan. Namun, lama-kelamaan ia menjadi seni hiburan yang kekal sehingga kini. Berdasarkan catatan Shepherd pada tahun 1972, taraf masyarakat Melayu meletakkan 4 konsep tari. Yang pertama adalah gerak tandak yang membawa erti gerakan yang menekankan kepada langkah kaki. Yang kedua adalah igal yang bermaksud gerakan yang menekankan kepada tubuh badan. Yang ketiga adalah liuk yang membawa maksud gerakan merendahkan tubuh badan dan mengayunkan badan serta tangan seperti menggalai dan melayah. Dan akhir sekali adalah tari yang membawa maksud gerakan lengan, tangan dan jari jemari yang lemah berbalai. Nilai estetika dalam tarian zapin dapat dilihat daripada teknik gerak. Penonton dapat merasakan keindahan sebuah tarian tersebut ketika penari itu melakukan gerak tari dengan kekuatan, kelenturan, keseimbangan dan koordinasi yang sempurna. Busana penari menambahkan lagi nilai estetika dalam sebuah tarian. Dalam tarian zapin, penari lelaki mengenakan baju Melayu teluk belanga serta butang emas dan swasa, lengkap dengan kain samping dan songkok. Manakala penari wanita juga mengenakan busana baju Melayu teluk belanga dan samping dagang luar, bersanggul mahupun bertuduh dan dihiasi dengan aksesori rantai emas. Tidak lengkaplah sesebuah tarian tanpa muzik pengiringnya. Konsep estetika yang digunakan dalam muzik Melayu adalah lembut menyadu. Ini kerana orang Melayu sering mendapat ilham muzik daripada alunan ombak dan desir pohon-pohon nio di pantai. Terdapat 3 tempo yang digunakan dalam muzik Melayu, iaitu tempo cepat, sedang dan lambat. Kepekaan penari diperlukan kerana pukulan gong harus jatuh pada hitungan 1 dan 5. Antara muzik pengiring yang digunakan dalam tarian zapin adalah marwas, gong dan gambus. Gerakan dalam tarian tradisional Melayu adalah berdasarkan kepada kehalusan budi orang-orang Melayu. Oleh itu, kita hendaklah memelihara kebudayaan ini sebagai tanda identiti masyarakat kita. Tarian naga bukan sahaja dikenali dalam kalangan orang Cina, namun ia juga dikenali dalam kalangan kaum-kaum lain di Malaysia. Tarian naga mempunyai sejarah yang panjang di China, iaitu sejak lebih 2000 tahun yang lalu. Pada ketika itu, tarian ini digambarkan sebagai salah satu aksi yang digunakan untuk menghiburkan diplomat asing yang datang ke mahkamah China. Namun, pada masa sekarang, tarian ini sering dipersembahkan ketika Tahun Baru Cina dan Pesta Tanglong. Tarian ini menjadi popular pada sekitar tahun 1970-an apabila datangnya guru-guru besar dari China yang merupakan guru tari. Kita dapat melihat beberapa nilai estetika dalam kostum tarian naga, iaitu berdasarkan corak dan warna yang melambangkan kepercayaan mereka. Contohnya, warna kuning. Ia melambangkan penghormatan mereka kepada empayar. Kebiasaannya, kostum tarian naga ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu kepala, badan dan ekor. Pada kepalanya, ia digambarkan dengan mata yang silau, rahang terbuka dengan lidah runcing merah yang panjang, tanduk serta janggut yang berwarna putih. Pada bahagian badannya pula, ia mempunyai panjang yang berbeza-beza dan dibahagikan lagi kepada nombor-nombor ganjil seperti 3, 9, 11 dan 29. Panjang naga ini perlu bagi menambah fleksibel naga untuk mencorakkan tarian yang indah bagi tontonan mata yang melihat. Kostum ini biasanya dinamakan berdasarkan bahan yang digunakan seperti kain, bulong, kertas, zilong atau buluh.
Zuloh. Namun, sekiranya kostum naga ini dinyalakan dengan tanlung dari dalamnya, ia dikenali sebagai lonteng. Dalam koreografi ini pula, beberapa individu yang kebiasaannya adalah ahli silat atau akrobat akan mengangkat binatang legenda ini dan mengejar mutiara naga. Kita dapat melihat koreografinya adalah berbeza-beza dari tempat ke tempat. Seperti kita dapat melihat koreografinya berdasarkan gua awan, pusaran air, corak tai chi, membenang wang, mencari mutiara dan naga mengelilingi tiang. Tarian ini sering diiringi dengan bunyi gedang naga dan muzik iringan. Jadi kita dapat melihat bahawa tarian ini dipentaskan kerana ia mempunyai nilai estetika tersendiri di mata rakyat Cina di Malaysia. Ini kerana ia membawa tujuan dan maksud tersendiri berdasarkan kepercayaan budaya mereka. Bharatanatyam merupakan tarian tradisional India yang paling popular di Malaysia yang kini dipersembahkan oleh penari pelbagai etnik tidak mengira bangsa. Pada mulanya, tarian tradisional ini disebarkan di Malaysia oleh pengembara yang juga merupakan guru tarian, artis yang melancong dan artis musikal solo antarabangsa yang mengembara dari negara India pada awal 1950-an dan kebanyakannya daripada golongan lelaki. Walaupun tarian tradisional bersejarah ini kini dipelopori dengan penglibatan serius penari wanita di Malaysia. Dengan ini, kita dapat melihat keunikan estetik tarian tradisional India di Malaysia kerana mengikut kebiasaannya di negara India sendiri dan di negara lain, trend tarian ini dimulakan oleh penari wanita, manakala di Malaysia pula berlaku sebaliknya. Bharatanatyam merupakan tarian tradisional terkemuka di India yang berasal dari wilayah Tamil Nadu di selatan India. Tarian ini dianggap sebagai tarian api kerana tarian ini merupakan simbolik secara jelas kepada unsur api dalam tubuh manusia. Kebiasaannya, tarian ini mengambil masa yang lama untuk menguasainya kerana pelbagai warisan lama dalam gerak tari di setiap tubuh badan seperti pergerakan tangan dan kaki yang perlu dihormati secara lengkap dan terperinci. Sebuah tarian Bharatanatyam yang lengkap mempunyai 6 peringkat mengikut turutan iaitu Adaripu, Jatiswaram, Sabdam, Varnam, Pada dan Dilana. Muzik iringan tarian tradisional Bharatanatyam ialah muzik Karnatik gaya India Selatan. Biasanya muzik Karnatik bermain dengan instrumen bertali yang berkaitan dengan Mridangam, Nagaswaram, seruling, biola dan veena. Kostum penari tarian Bharatanatyam bagi penari perempuan dicipta dan direka semula mengikut aksesori dan pakaian pengantin Hindu Tamil. Sari yang berwarna-warni dan meriah dihiasi dengan kain yang melipat di hadapan yang akan dikipas semasa pergerakan kaki dan lutut adalah salah satu aspek dalam pakaian penari yang paling menarik perhatian. Sebenarnya, sari yang digunakan untuk pementasan ini bukan sehelai pakaian sahaja tetapi gabungan banyak helaian yang berlainan jenis. Sari ini akan disarung dengan cara yang istimewa. Ia akan menutup rapat bahagian belakang badan penari dan menyilang salah satu bahu dengan palem. Atau hujung sari dipegang di pinggang dengan tali pinggang. Tali pinggang merupakan aksesori tambahan dilengkapkan lagi dengan perhiasan di hidung, telinga, leher dan kadang-kadang di kepala. Rambut penari biasanya akan diikat dengan sanggul ketat atau simpulan yang diindahkan lagi dengan bunga atau gajra. Selain itu, gelang kaki dipanggil gongroh yang dipakai pada kaki penari juga merupakan aksesori yang penting dalam pemakaian tarian Bharatanatyam. Bunyi yang dihasilkan oleh gongroh sangat berbeza dalam nada bergantung pada komposisi dan saiz logamnya. Gongroh berfungsi untuk menonjolkan aspek berirama tarian dan membolehkan gerak kaki yang kompleks didengari oleh penonton. Ia dipakai di atas buku lali penari. Rentetan gongroh yang biasanya diikat sekali adalah antara 50 hingga lebih daripada 200 loceng yang disimpulkan bersama. Gongroh dipakai pada persembahan tarian tradisional India seperti Bharatanatyam, Odissi dan lain-lain. Manakala jari jemari tangan dan kaki penari akan diinai dengan serbuk merah kumkum supaya penonton dapat melihat gerak tari dan pergerakan yang dipamer oleh penari secara jelas. Untuk pemakaian penari lelaki pula, mereka akan memakai dhoti yang diubah suai, biasanya dijahit dengan sutera dan pelbagai sulaman di atasnya. Bahagian atas badan penari pula dibiarkan terdedah. Malaysia Timur atau Kepulauan Borneo diduduki oleh 3 buah negara iaitu Indonesia, Malaysia dan Brunei.
Terdapat dua negeri Malaysia yang berada di utara Borneo iaitu Sabah dan Sarawak. Sarawak merupakan negeri terbesar di Malaysia dan dianggarkan mempunyai 27 etnik yang menetap di sana. Di Sabah pula terdapat lebih kurang 30 etnik yang menetap di sana. Pelbagaian kaum yang terdapat di sana menyebabkan diversiti yang tinggi yang terdapat di dalam dua buah negeri tersebut. Tarian Ngajak sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Iban di Sarawak, di mana tarian ini banyak dipersembahkan bagi upacara ritual keramaian dan juga perang. Asal-usul tarian ini dikatakan diajar daripada roh hantu yang dikenali masyarakat sebagai Uluk Batu Licin dan Bujang Indah Legai. Tarian ini difokuskan kepada 3 bahagian iaitu Ajat Bunuh, Ajat Semain dan Ajat Bangung Lesung. Tarian Ngajak ini banyak dipersembahkan sepanjang sambutan gawai, di mana tarian ini dikatakan untuk menyambut mesra roh hantu ataupun petara. Ngajak Iban mempunyai 2 cabang mengikut jantina penari tersebut. Kedua-dua tarian tersebut mempunyai pola pergerakan dan lentuk yang berbeza. Ngajak Indu dipersembahkan oleh kaum wanita, di mana tarian ini memerlukan pola pergerakan yang lemah lembut dan gemalai. Wanita sering berkait rapat dengan tata susila dan bersifat keperempuanan ataupun feminin. Bagi kaum lelaki, mereka akan mempersembahkan Ngajak Indu, di mana tarian ini memerlukan pola pergerakan yang lebih pantas dan dia lebih tangkas. Tarian Ngajak disimbolkan sebagai salah satu tanda untuk menyambut tetamu yang melawat rumah panjang mereka. Kesimpulannya, terdapat variasi jenis tarian tradisional di Malaysia yang mempamerkan kesenian estetik dan kebudayaan kaum atau bangsa masing-masing daripada 3 kaum terbesar di Malaysia, Melayu, Cina dan India, hinggalah ke kaum-kaum yang lain seperti Iban dan sebagainya. Tarian tradisional perlu dititik beratkan oleh semua golongan masyarakat kerana ia mencerminkan imej budaya dan identiti suatu masyarakat di Malaysia yang berbilang kaum. Sekiranya bukan kita yang mulakan usaha ini, masyarakat akan menjadi semakin alpa terhadap tradisi ini dan sia-sia usaha nenek moyang kita yang memelihara tradisi mereka kepada kita. Kita boleh menggunakan aplikasi di sosial media seperti TikTok dan Instagram sebagai platform untuk mempromosikan tarian tradisional dengan mengadakan trend terkini seperti Traditional Dance Challenge ataupun sesi kuis ringkas. Oleh itu, sebagai salah seorang rakyat Malaysia, semua lapisan masyarakat perlu cakna dan bertanggungjawab menghargai nilai estetik dan keunikan sesebuah tarian tradisional dengan mempelajarinya dan mengaplikasikannya dengan apa cara sekalipun kepada masyarakat supaya kita dapat menularkan kembali tarian tradisional berbilang kaum kita ke seantero dunia.